Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu artikel ditulis di sabudin.com yang saya ingin kongsikan, memang sangat hebat, menarik, dan tertarik. Kenapa marah hakim? Mengapa tak disanggah isu pokok RM42 juta ringgit yang masuk ke akaun pribadi Najib? Isu pokok di dalam kes Najib Razak ialah wang sebanyak 42 juta ringgit milik SRC International masuk ke dalam akaun Najib, dan wang itu telah digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu isu utama dia. Jadi sekarang kenapa marah hakim? Kenapa seluruh dunia yang menyokong Najib Razak, yang memang ramai orang kasih komen pentakzub, ramai orang kasih komen penyokong tegar Najib Razak, sekarang ini marah-marah pula kepada hakim. Hakim buat kerja dengan bagus, kena marah. Beberapa pemimpin utama UMNO nampaknya begitu bersungguh-sungguh mengkritik hakim dan badan kehakiman ketika rayuan Najib Razak dalam kes SRC International semakin berada di penghujung. Ia berikutan keputusan sebulat suara. Sebulat suara 5 hakim, bukan seorang hakim. 5 hakim yang menolak 2 permohonan Najib dalam proses rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan, yaitu yang pertama, untuk mengemukakan bukti baru berkaitan dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas dakwaan konflik kepentingan, dan kedua, memohon penangguhan sehingga 3 atau 4 bulan. Minyak angin. Dengan alasan peguam baru yang dilantik memerlukan masa yang mencukupi untuk membuat pembelaan. Dalam hal ini, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat paling menjadi sasaran dengan dikritik tidak berlaku adil, merosakkan sistem keadilan, serta termasuk ada yang membuat ugutan terhadapnya. Tidak cukup dengan itu, suaminya yang didakwa hadir ketika pendengaran kes rayuan Najib, di mana gambarnya tengah memegang telepon bimbit, telah diberikan bermacam tafsiran yang bertujuan menjejaskan imej Ketua Hakim Negara itu lagi. Lebih jauh lagi, tulisan suami Tengku Maimun di laman sosial berkaitan Najib pada 2018 turut diviralkan kembali dengan maksud serta tujuan yang sama. Selain beberapa pemimpin UMNO dilihat melakukan serangan kepada hakim dan dan badan kehakiman, Laskar Maya Parti itu turut sama melakukannya dengan bentuk serangan lebih keras lagi, terutamanya berkaitan suami Tengku Maimun. Sesetengah kritikan tersebut baik oleh pemimpin UMNO maupun Laskar Mayanya, ia bahkan jelas menjurus kepada menghina badan kehakiman tertinggi negara ini. Soalnya, apakah dengan melakukan serangan sedemikian, bukti baru dapat diketengahkan dan penangguhan boleh diberikan? Sudah tentu jawabannya tidak. Tambahan lagi, Tengku Maimun telah pun berkali-kali menegaskan tiada penangguhan lagi akan diberikan, dan jadwal pendengaran yang telah ditetapkan yaitu 15 hingga 26 Ogos adalah muktamad. Jadi untuk apa mereka menyerang Ketua Hakim Negara dan mengaitkan dengan tulisan suaminya pada tahun 2018 yang lalu? Itu dengan mudah sebenarnya boleh dipahami, langsung tidak relevan lantaran pada tahun tersebut Tengku Maimun belum lagi memegang jawatan tertinggi badan kehakiman negara ini. Apa kaitan kerjaya Tengku Maimun dengan kerja atau tulisan suaminya? Ataukah tujuan mereka untuk menghasut rakyat agar membenci badan kehakiman? Kalau mau dikira, bukan saja majoriti rakyat tidak bersama dan mengkritik Najib pada 2018, bahkan sebahagian yang menjadi penyokong bekas Perdana Menteri itu sekarang ini pun adalah pembalun beliau juga pada 2018 yang dahulu. Maka nak heran apa? Dalam rayuan kes SRC International ini, perkara pokok terpenting sekali yang harus disedari ialah tentang kemasukan wang daripada dana syarikat itu sebanyak 42 juta ringgit ke dalam akaun pribadi Najib, dan bagaimana wang itu telah dibelanjakan. Dalam hujahan pendakwa disebutkan bahawa Najib sendiri memang sedar kemasukan wang itu ke dalam akaun bank pribadinya dan tahu ia datang daripada SRC International. Sepatutnya jika ingin mengukuhkan hujah rayuan, yang perlu disanggah atau dinafikan ialah tentang kemasukan wang sebanyak 42 juta itu serta perbelanjaannya.
Kenapa tidak dibuktikan uang itu tidak pernah masuk ke dalam akaun Najib dan beliau juga tidak pernah berbelanja mewah dengannya? Mengapa untuk tujuan membebaskan diri atau melepaskan Najib daripada pertuduhan, perkara yang melibatkan hakim yang coba dijadikan sebagai sandaran? Ibarat bermain bola, kalau sudah ketinggalan 0-4, usaha yang sepatutnya dilakukan untuk membolehkan yang menang ialah dengan berusaha untuk menjaringkan sekurang-kurangnya 5 gol ke gawang lawan. Bukannya dengan menyerang pengadil agar permainan dapat ditamatkan. Kemudian diadakan perlawanan semula. Kalau perbicaraan semula diadakan pun, tetapi kemasukan uang sebanyak 42 juta dan perbelanjaannya tidak dapat disanggah, walau di depan hakim baru, boleh menang ke? Sabudin Husin, 20 hari bulan Agustus 2022. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu artikel ditulis di sabudin.com yang saya ingin kongsikan, memang sangat hebat, menarik, dan tertarik. Kenapa marah hakim? Mengapa tak disanggah isu pokok RM 42 juta ringgit yang masuk ke akaun pribadi Najib? Isu pokok di dalam kes Najib Razak ialah uang sebanyak 42 juta ringgit milik SRC International masuk ke dalam akaun Najib, dan uang itu telah digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu isu utama dia. Jadi sekarang kenapa marah hakim? Kenapa seluruh dunia yang menyokong Najib Razak, yang memang ramai orang kasih komen pentakzub, ramai orang kasih komen penyokong tegar Najib Razak, sekarang ini marah-marah pula kepada hakim. Hakim buat kerja dengan bagus, kena marah. Beberapa pemimpin utama UMNO nampaknya begitu bersungguh-sungguh mengkritik hakim dan badan kehakiman ketika rayuan Najib Razak dalam kes SRC International semakin berada di penghujung. Ia berikutan keputusan sebulat suara. Berikutan keputusan sebulat suara 5 hakim, bukan seorang hakim. 5 hakim yang menolak 2 permohonan Najib dalam proses rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan, yaitu yang pertama, untuk mengemukakan bukti baru berkaitan dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas dakwaan konflik kepentingan, dan kedua, memohon penangguhan sehingga 3 atau 4 bulan. Minyak angin. Dengan alasan peguam baru yang dilantik memerlukan masa yang mencukupi untuk membuat pembelaan. Dalam hal ini, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat paling menjadi sasaran dengan dikritik tidak berlaku adil, merosakkan sistem keadilan, serta termasuk ada yang membuat ugutan terhadapnya. Tidak cukup dengan itu, suaminya yang didakwa hadir ketika pendengaran kes rayuan Najib, di mana gambarnya tengah memegang telepon bimbit, telah diberikan bermacam tafsiran yang bertujuan menjejaskan imej Ketua Hakim Negara itu lagi. Lebih jauh lagi, tulisan suami Tengku Maimun di laman sosial berkaitan Najib pada 2018 turut diviralkan kembali dengan maksud serta tujuan yang sama. Selain beberapa pemimpin UMNO dilihat melakukan serangan kepada hakim dan badan kehakiman, Laskar Maya Parti itu turut sama melakukannya dengan bentuk serangan lebih keras lagi, terutamanya berkaitan suami Tengku Maimun. Sesetengah kritikan tersebut baik oleh pemimpin UMNO maupun Laskar Mayanya, ia bahkan jelas menjurus kepada menghina badan kehakiman tertinggi negara ini. Soalnya, apakah dengan melakukan serangan sedemikian, bukti baru dapat diketengahkan dan penangguhan boleh diberikan? Sudah tentu jawabannya tidak. Tambahan lagi, Tengku Maimun telah pun berkali-kali menegaskan tiada penangguhan lagi akan diberikan, dan jadwal pendengaran yang telah ditetapkan yaitu 15 hingga 26 Agustus adalah muktamad. Jadi untuk apa mereka menyerang Ketua Hakim Negara dan mengaitkan dengan tulisan suaminya pada tahun 2018 yang lalu? Itu dengan mudah sebenarnya boleh dipahami, langsung tidak relevan lantaran pada tahun tersebut Tengku Maimun belum lagi memegang jawatan tertinggi badan kehakiman negara ini. Apa kaitan kerjaya Tengku Maimun dengan kerja atau tulisan suaminya? Ataukah tujuan mereka untuk menghasut rakyat agar membenci badan kehakiman?
Kalau mau dikira, bukan saja majoriti rakyat tidak bersama dan mengkritik Najib pada 2018, bahkan sebahagian yang menjadi penyokong bekas Perdana Menteri itu sekarang ini pun adalah pembalun beliau juga pada 2018 yang dahulu. Maka nak heran apa? Dalam rayuan case SRC International ini, perkara pokok terpenting sekali yang harus disedari ialah tentang kemasukan uang daripada dana syarikat itu sebanyak 42 juta ringgit ke dalam akaun pribadi Najib dan bagaimana uang itu telah dibelanjakan. Dalam hujahan pendakwa disebutkan bahwa Najib sendiri memang sedar kemasukan uang itu ke dalam akaun bank pribadinya dan tahu ia datang daripada SRC International. Sepatutnya jika ingin mengukuhkan hujah rayuan, yang perlu disanggah atau dinafikan ialah tentang kemasukan uang sebanyak 42 juta itu serta perbelanjaannya. Kenapa tidak dibuktikan uang itu tidak pernah masuk ke dalam akaun Najib dan beliau juga tidak pernah berbelanja mewah dengannya? Mengapa untuk tujuan membebaskan diri atau melepaskan Najib daripada pertuduhan, perkara yang melibatkan hakim yang coba dijadikan sebagai sandaran? Ibarat bermain bola, kalau sudah ketinggalan 0-4, usaha yang sepatutnya dilakukan untuk membolehkan yang menang ialah dengan berusaha untuk menjaringkan sekurang-kurangnya 5 gol ke gawang lawan. Bukannya dengan menyerang pengadil agar permainan dapat ditamatkan, kemudian diadakan perlawanan semula. Kalau perbicaraan semula diadakan pun, tetapi kemasukan uang sebanyak 42 juta dan perbelanjaannya tidak dapat disanggah, walau di depan hakim baru, boleh menang ke? Sabudin Husin, 20 hari bulan Agustus 2022. Kita jumpa lagi. Bye-bye.